Terusnya, oleh kerana itu sekiranya dia telah melakukan, maka lazim boleh kembali kepada sekiranya Allahu Akbar. Fa in fa'ala tu maksudnya jawazal miqat biduni ihram. Fa in fa'ala bi an jawazal miqat biduni ihram. Kalau dia buat juga, dia melintasi miqat tanpa ihram, maka wajib kembali kepada miqat, wajib kepada man tersebut kembali kepada miqat, supaya dia dapat ihram daripada miqat. Melainkan apabila adalah baginya nyaman ada kemunduran, seolah-olah telah sempit oleh waktu, ataupun ada jalan yang ada jalan perkataan yang ditakuti, ataupun dia takut, man tersebut takut terputusnya rombongan. Dan berkata oleh Imam Nawawi di dalam Syarah Muhadzab, ataupun adalah bagi man tersebut ada kesakitan yang sangat kronik, maka sebenarnya tidak lazim kepada man tersebut oleh kembali kepada miqat. terus فإن لم يعد للعذر أو غيره لزمه دم إذا أحرم لإساءته بترك الإحرام من الميقات. قال ابن عباس من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. رواه مالك. وإن عاد وأحرم من الميقات فلا دم عليه سواء كان دخل مكة أم لا. وقال الإمام والغزالي إن كان دخلها فعليه دم. وقيل إن عاد بعد مشقة القصر فعليه دم. وإن أحرم ثم عاد إلى الميقات فالأصح أنه إن عاد إليه قبل تلبسه بنسك سقط الدم عنه لقطعه مسافة من الميقات محرما وأداء المناسك بعده. ومن بلغ ميقاتا غير مريد وإن بلغه مريدا. Masalah ini adalah masalah yang penting, iaitu orang yang mana dia sampai ke miqat dalam keadaan dia ada niat untuk buat haji ataupun umrah. Masa di miqat tu dia memang ada iradah, kalau sampai Mekah nanti dia akan buat haji atau dia akan buat umrah. Jadi orang ni dia kena ihram di sana. Dia kena ihram di sana. Apa maksud dia? Walaupun contohnya ni banyak berlaku lah, satu orang dia masuk, macam saya sebut semalam, dia petugas bawa jemaah Taif. Jadi ada sebahagian mereka ni bila masuk tu dia tidak bercadang terus untuk buat umrah. Maksudnya kalau dia sampai ke Mekah, dia akan selesaikan urusan-urusan jemaah apa semua. Lepas minggu barulah dia bercadang untuk buat umrah. Bukan tiba saja dia terus akan buat umrah. Maka orang ni ketika tiba di miqat Qarnul Manazil,
adakah dia boleh tidak berihram. Faham? Maka wa in balaghahu muridan lin nusuki, dia punya gayah dia walau fil amil qabil. Faham? Walaupun nusuk yang dia nak buat tu tahun depan, bukan minggu depan, tahun depan. Faham? Walaupun begitu, dia kena pastikan tidak melintasi miqat tadi sebelum daripada ihram. Maknanya apa? Jemaah tadi ataupun petugas tadi, bila dia sampai ke miqat, dia pun sama kena macam jemaah, kena ihram. Tinggal lagi dia kena berada dalam ihram tu seminggu lah, sebab dia kata nak buat umrah lepas seminggu. Faham? Jadi ini yang maknanya mungkin terlepas pandang sebahagiannya. Cuma dalam masalah ni ada khilaf antara Ibn Hajar dan juga yang lain. Maksudnya Imam Khatib Syirbini, Imam Ramli. Imam Ramli menghadkan kalau nusuk itu dia nak buat pada tahun yang sama. Imam Ibn Hajar walaupun tahun depan. Imam Ramli dia harus berbuat demikian, maksudnya masuk dalam keadaan ihram kalau dia nak buat nusuk itu tahun yang sama. Ibn Hajar walaupun tahun depan. Tapi sama ada Imam Ramli ataupun Ibn Hajar, kedua-duanya dalam kes mutawif ni, dia perlu masuk dalam ihram sebab seminggu je. Faham? Seminggu ni maknanya dalam tahun yang sama. Dan dalam ibarat tuhfah ni ada satu ghayah bagi masalah. Imam Ibn Hajar kata apa? Wa in, dia punya ghayah dia, wa in arada iqamatan tawilatan bi baladin qabla Makkah, walaupun dia bercadang untuk tinggal di satu tempat sebelum masuk Mekah dengan tempoh yang lama. Faham? Mana dia pergi, dia bercadang dia akan lalu Qarnul Manazil. Tapi sebelum nak masuk Mekah, dia bercadang akan tinggal dulu kat Jeddah. Faham? Mungkin kat Jeddah ada rumah keluarga dia, ke rumah kawan dia. Sementara nak tunggu musim haji, maka dia duduk dulu. Dia bercadang nak duduk 2 minggu, 3 minggu. Sebelum dia sampai Jeddah itu, dia ada melintasi mana-mana miqat. Maka masa dia sampai di miqat itu, dia dah kena ihram. Maksudnya apa? Semasa dia Jeddah, dia duduk 2 minggu, 3 minggu tu, dia berada dalam keadaan dalam keadaan ihram. Sama juga macam kes yang selalu berlaku, iaitu orang pergi Taif. Dia pergi ziarah Taif. Jadi 2 masalah yang selalu berbangkit di kalangan pengurus umrah lah. Jadi dia akan ada trip pergi Taif. Jadi trip pergi Taif ni kena bayar asing. Berapa lah satu kepala? RM200, RM200. Jadi 2 masalah. Yang pertama, adakah orang yang pergi Taif perlu melakukan tawaf wida'? Faham? Maksudnya sebelum dia pergi tawaf wida' dulu, baru dia pergi Taif. Yang kedua, adakah bila mereka yang balik daripada Taif masuk semula Mekah, pergi Taif sekejap je, tak tidur pun, pergi pagi balik petang, faham? Sampai malam. Jadi bila dia balik tu, dia akan lalu miqat Qarnul Manazil.
orang Taif ni. Jadi adakah mereka perlu masuk Mekah semula dalam keadaan ihram? Yang ada kaitan dengan pembahasan kita sekarang ni bila balik itulah. Masalah pergi kena tawadah itu bab dia nanti. So masa balik itu adakah dia perlu berada dalam keadaan ihram? Maksudnya kena berhenti nanti di Qarnul Manazil dan tukar pakaian dan ihram. Maka dia bergantung kepada jemaah. Kalau jemaah itu memang dia balik Mekah nanti dia memang ada cadang nak buat lagi umrah sekali 2 kali, maka dia mesti masuk dalam keadaan ihram. Faham? Sebab itu disarankan travel ni kalau dia nak bawa orang pergi Taif, dia bawa hujung. Maksudnya hujung hari sebelum tinggalkan Mekah. Sekira-kira jemaah dah tak ada bercadang nak buat umrah dah. Faham? Sebenarnya tak ada masalah pun. Tapi kalau dia nak masuk Mekah semula dalam keadaan tanpa ihram, maka mereka kalau balik tu memang tak ada cadangan nak buat umrah lagi sekali. Sebab ada orang dia nak lengkapkan, pergi okey nak buat umrah 4 kali, 5 kali ke, dia dah buat dah 5 kali, nak cukupkan 6 kali. Yang dia bercadang lepas balik Taif akan buat 1 kali lagi. Faham? So kalau memang ada cadangan seperti itu, kalau ada memang iradah seperti itu, maka kena berhenti Qarnul Manazil dan uruskan diri untuk ihram. Faham? Dan tak ada masalah pun masuk dalam keadaan ihram. Masuk je lah. Tapi kena berhenti lah. Ada orang malas. Jadi contohnya jemaah tu dia kata, ya saya balik daripada Mekah ni memang ada cadangan untuk buat umrah, tapi lepas seminggu. Ini untuk trip masa pergi haji kan, masa panjang. Lepas seminggu nanti baru buat, atau lepas 2 hari baru buat. Tak adalah terus balik terus nak buat. Sama juga macam tadi. Faham? Yang kita sebutkan tadi, walaupun iradatun nusuk itu selepas, kalau di sini sebenarnya walaupun pada tahun depan. Di sini Marabli syarat di tahun ni. Jadi kalau seminggu masuk. Faham? Tapi kalau dia asalnya tak ada bercadang untuk buat umrah, masa balik Taif, kawan dia berhenti dekat Qarnul Manazil, berpakaian ihram dan niat, dia memang tak ada langsung iradah. Tapi bila tiba di Mekah, dia rasa nak buat pula, contoh, maka dia ini tidak perlulah bayar dam. Faham? Dia tak perlu bayar dam. Sebab apa? Yang perlu bayar dam ini adalah orang yang semasa di miqat dia ada iradah untuk nusuk. Iradah tu memang ada. Kalau dia tak ada, dia memang tak ada, tak masuk dalam jadual dia, cadangan dia. Benda tu hanya ada lepas dia dah sampai Mekah, dia tengok orang lain buat kakuzari, dia nak buat, rasa pula nak buat. Jadi dia beza. Faham? Masalah ni kena ingat ni. Yang tawif ke? Okey. Dan dia ada lagi masail yang lain. Terus lam tajuz mujawazatuhu, maksudnya haram bi ghairi ihram, tanpa ihram. Okey. Fa in fa'ala lazimahu damun idza ahramah li isaatihi bi tarkil ihram min al-miqat. Berdosa. Orang yang tak berdosa ni adalah orang yang tak sengaja. Orang yang sedar dia dah sampai miqat, dia tak ihram juga, dia berdosa. Orang yang dia tertidur, dia terlupa, ataupun dia jahil bahawasanya kena ihram ni di miqat ni, kalau tak berdosa, maka dia tak berdosa. Namun dia berdosa ke dia tak berdosa, dia tetap kena bayar dam. Faham?
tidak sengaja ataupun jahil menggugurkan dosa, tetapi tidak menggugurkan dam. Qala Ibnu Abbas, man nasiya min nusuki syai'an taraku falyuhriq daman. Rawahu Malik. So adalah hadis ni. Hadis ini mengatakan orang yang kena bayar dam ni kalau dia lupa. Maka kalau dia sengaja lagilah kena bayar dam. Faham? Kalau dia sengaja lebih-lebih lagilah dia kena bayar dam. Kias aula. Jadi cara dia nak gugurkan dosa dia dan nak gugurkan dam dia, cara dia patah balik pergi ke miqat tadi. Dia ambil taksi, patah balik pergi Qarnul Manazil dan ihram di sana. Wa in ada wa ahrama minal miqat fala dama alaih. Maka dia tak kena dam. Sawaun kana, sama ada dia dah masuk Mekah ke, dia belum masuk Mekah ke, sama saja. Dia patah balik dan dia ihram di sana. Imam Ghazali kata apa? In kana dakhala fa alaihi damun. Kalau dia dah masuk Mekah, maka dia kena bayar dam. Dia patah balik itu hanya untuk menggugurkan dosa. Wa qila in ada ba'da masafatil qasri fa alaihi damun. Dhaif. Kemudian wa in ahrama. Thumma ada ila al-miqat. Macam mana pula kalau seorang tu dia dah melepasi miqat Qarnul Manazil, jadi kemudian dia ihram. Bila sampai Mekah dia niat ihram, kemudian dia patah balik ke miqat tadi. Jadi adakah gugur juga dam? Tafsil. Kalau dia kembali selepas dia telah talabus binusuk. Apa maksud talabus binusuk? Maksudnya dia telah buat amal-amal nusuk. Contohnya dia masuk Mekah, dia dah tawaf dah. Faham? Itu maksud talabus binusuk. Dia telah melakukan amal nusuk. Maka kalau dia kembali sebelum dia tawaf, dia dah ihram dia belum tawaf, walaupun tak habis lagi, saqata damu anhu liqat'ihi minal miqati muhriman ba'dahu. Kemudian, jadi kenapa orang yang patah balik ni dia tak payah bayar dam? Sebab sepatutnya dia niat di miqat tersebut, dia tak buat. Dia dah sampai Mekah baru dah dia rasa nak niat semula, maka dia patah balik. So bila dia patah balik, maknanya dia telah ambil jarak semula. Faham? Di situ ada masyaqqah kan? Maka menggugurkan dam dia. Wa illa ay wa in ada ba'da talabbusi binusukin fala yasqutu damu bita'addi nusuki bi ikramin nafisin. Jadi tidak gugur dam. Tidak gugur dam. Dia patah balik ke, dia tak patah balik ke, dia tetap kena bayar dam. So kalau macam tu, dia tak payahlah patah balik. Faham? Kalau dia patah balik pun dia kena bayar dam. Jadi apa faedah dia patah balik? Dia patah balik itu faedah dia untuk menggugurkan dosa. Faham? Jadi maknanya patah balik jugalah. Cuma faedah dia tidak menggugurkan dam, tapi menggugurkan dosa. Adalah faedah. Seterusnya, sama je. Nusuk yang dimasukkan sama ada nusuk tu amal yang wajib, amal yang rukun atau amal yang sunat. Tawaf kudum ni sunat. Contohnya dia lepas saja daripada miqat, dia terus pergi ke Taif, terus pergi ke Bana Arafah. Sebab dia datang tu memang dah sampai waktu wukuf dah, lewat. Wa muqabilul asah. Wa muqabilul asah ni itlaqul Ghazali wa
maslatin wajhaini fi suquti dami wajha adami suquti ta'akkudu isaati bi insya'il ihrami min ghairi mawdi'ihi. Qala al-imam, Maksudnya ada pandangan yang kata kalau dia dah ihram, dia patah balik pun dam tak gugur. Ni muqabil asah. Sebab apa? Sebab apa tak gugur? Wajhu anami suqut, ta'akkudul isaah. Dia ada beza orang yang mana dia dah melepasi miqat tapi dia belum ihram. Yang ni tak ada khilaf kalau dia patah balik gugur. Tapi kalau lepas dia melepasi miqat dan dia ihram, maka berdouble-double dia punya salah dia. Pertama melepasi miqat tadi tak ihram, kemudian ihram pula lepas miqat. So itu yang dimaksudkan ta'akkudul isaah bi insya'il harami min ghairi mawdi'ihi. Qala al-imam wa in qalat masafatu fa awla bi alla yasqutu. Wa in dakhala makkata fa huwa awla bi adami suquti. Wa abara fi rawdati fi tafsili bi madhhabi. wala farqa ولا فرق في لزوم الدم للمجاوز بين أن يكون jawizi للمجاوز بين أن يكون عالما bil hukmi dhakiran law aw nasiyan aw jahilan bihi. ولا إثم على الناس والجاهل. Jadi kalau dia tertidur, dia tak berdosa lah, macam kita sebut tu, di atas kapal terbang. Maka pramugari itu dia elan awal, kemudian bila sampai miqat tak elan. Menyebabkan jemaah yang tertidur ataupun alpa, dia tidaklah berkesempatan untuk niat, melainkan apa? Setelah melepasi. Maka dia tetap kena bayar dam, tetapi dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia tak berdosa. Kemudian والأفضل أن يهرم macam ada masa 2017 tu, tahun tu saya pergi haji, 4 orang ustaz pergi haji. Ustaz Khairi, Ustaz Abdul Hamid, Ustaz Nazmi. Ustaz Nazmi pergi dengan rumah, Ustaz Abdul Hamid pun dengan rumah. Jadi bila sampai saja di hotel tu, Ustaz Nazmi beritahu dia terlupa ataupun terlepaslah untuk ihram di miqat atau kapal terbang Qarnul Manazil. Jadi beliau Ustaz Nazmi bercadang nak patah baliklah pergi ke Qarnul Manazil, bincang dengan orang tabung haji, dan mereka tak galakkan. Satu, bila kita cek pakai Waze, jarak pergi Qarnul Manazil ni 80 kilo. Faham? Dan nak pergi, dan dia tak adalah perkhidmatan tabung haji nak pergi hantar kan. Kena pergi sendiri. Dan pada waktu itu, kita tahu kerajaan Saudi ini bila dekat dengan musim haji, dia akan tutup sepadan. Jadi tak mungkin kalau nak pergi kenderaan awam ni boleh pergi sana. Tak boleh. 80 kilo memang tak boleh pergi. Faham? Takut nanti balik kena kat sekatan, dah tak boleh masuk pula. Satu. Jadi sebab apa? Kalau tak pergi, kena bayar dam lah. Bayarlah dam, tak masalah kan? Contoh kan, dam ni satu kepala RM500 lah. Jadi kalau suami isteri RM1,000. Jadi kalau orang ada duit lebih, dia tak kisah kot kan. Tapi oleh kerana dah tak boleh patah balik, bayar je lah dam. Sebenarnya dam tu boleh dapat lagi murah lagi kalau kita pakai orang tengah. Dam ni maksudnya seekor kambing. Pakai orang tengah, kalau kita suruh orang tengah yang uruskan, memanglah RM500. Faham? Kalau kita urus sendiri ataupun ada kawan ke, dia boleh dapat murah lagi. Faham? Ada satu jemaah tu, dia telah buat, dia melanggar larangan ihram. Antara larangan ihram ni tidak mencabut pokok di tanah haram. Jadi masa dia mabit di Muzdalifah, jadi lepas kita wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah ni
akan duduk sana lah. Duduk sana. Kemudian lepas tu baru pergi ke Mina. Jadi duduk sana sampai subuh. Beratapkan awan je. Dia tak buat kemah. Kalau Arafah dia ada kemah. Kecuali Muzdalifah ni tak ada, kecuali kalau yang mahalnya. Kalau yang biasa tak ada, sebab sekejap je duduk situ. Jadi lantai dia pun pasir. Jadi jemaah dibekalkan dengan tikar. Kalau tabung haji dia bagi sekali. Jadi yang jemaah ni dia nak cari tempat untuk duduk, nak tidur sekejap. Jadi dia kemas-kemaskan tanah tu. Jadi ada pokok kecil dia cabut. Faham? Dia cabut. Jadi bila dah cabut baru teringat. Sebab larangan ihram jenis ini, sengaja ke tak sengaja tetap kena bayar dam. Kalau cuma beza sengaja berdosa lah. Tak sengaja tak berdosa. Jadi dia WhatsApp ayah dia. Dia rasa berat lah nak bayar RM500. Faham? Jadi pada waktu tu saya kat sini lah. Jadi kita bagi tahu ada kawan kat sana yang boleh dapatkan harga murah lah, 200.5. Faham? Sebenarnya kambing murah je. Kambing yang kira kalau lepas sembelih tu, kalau bagi orang Arab tak makan lah. Orang Arab tak makan kambing tu. Orang Arab tak makan kambing jenis tu. Dia makan domba kan, kibash. Jadi orang yang duk buat korban kat Mekah tu semua ambil kambing bajet tu lah. Faham? Tawaran RM500. Kambing tu kita boleh dapat 200.5. Upah orang sana apa semua, mungkin satu kambing untung 100.5. RM100, 100.5. Faham? Kumpulkanlah. Ni tahun ni lagi senang nak dapat. Sebab apa? Dibataskan korban. Contohnya wilayah satu masjid 5 lembu je. 5 lembu, dan orang yang uruskan itu ketetapan 12 orang je, tak lebih. Boleh ke 5 ekor lembu 12 orang buat? Boleh. Mungkin boleh kot. Orang Jawi suruh dia buat lah. 5 ekor lembu 12 orang. Orang seekor lembu 12 orang nak tumbang kan. Jadi adalah 200.5. 200.5 tu kambing tu kira kambing kacang lah. Bukan kibas. Kambing kurus. Sekadar nak melepaskan dam tu memang sah lah. Faham? Jadi kurang sikit bajet dia. Daripada 500 dia jadi 200.5. Tabung haji 500. Yang saya sebut semalam, kebanyakan jemaah akan buat haji tamattu'. Jadi haji tamattu' ni automatik kena ada dam. Faham? Dam dia yang pertama, faman tamatta'a bil umratil haji famastaysara minal haji. Kalau dia tak nak bayar tu, kalau dia tak mampu, dia puasa 10 hari. Jadi mungkin orang lebih sanggup bayar yang 500 dia puasa 10 hari. Jadi kalau minta tabung haji uruskan 500. Datang kat kaunter dia kat sana, bayar. Kemudian dia uruskan lah. Kita tak tahu bila kambing kita kena sembelih. Sebab tabung haji kena uruskan sampai beribu-ribu kambing. 8,000. Jadi macam mana nak uruskan? Satu sembelih, satu bab. Yang kedua nak agih kan. Faham? Bukan orang Malaysia aja buat dam. Orang lain juta-juta tu. Mungkin beratus-ratus ribu atau berjuta-juta kambing yang disembelih. Pelbagailah dam yang seumpama. Jadi buat sendiri, agih sendiri. Kalau reti lah. Tapi biasa jemaah tak reti lah. Mana dia tahu Mekah nak jumpa siapa. Jadi kalau dia tak tahu, seorang lain buat. Jadi cara dia tabung haji untuk menguruskan benda tu, dia sub. Dia ada kontrak sub. Tak adalah petugas tabung haji buat. Jadi dia akan sub lah. Jadi syarikat yang dapat kontrak tu bagus lah. Okay, tabung haji sub, kamu uruskan 2,000 ekor. Satu ekor dapat untung 100 kan. Banyak lah. 2,000 kali 100 banyak kan. Lepas tu dia ni sub pula. Dia ni
yang dapat kontrak ni sah pula pada orang tempatan. Dia bagi kat orang tu seekor RM30. Maknanya dia untung RM80 atas angin. Okey. Seterusnya, ni dah terangkan hari itu. Ini Imam Rafi'i. Imam Rafi'i kata afdalnya ihram itu di rumah. Li'annahu aktsaru amalan. Wa fi qaulin al-afdalu min al-miqat. Kemudian qultu al-miqatu baca tak habis. Qultu Bismillahirrahmanirrahim. Qultu al-miqatu al-muwafiqu al-hadis as-sahih. Imam Nawawi. Dan inilah yang dibuatlah. Kalau jemaah tu dia jos, dia nak buat daripada KLIA, pulang lah. Tapi sepanjang atas flight 8 jam tu dia kena jaga larangan ihram. Faham? Kalau tak, dia hanya pakai pakaian ihram saja. Larangan ihram belum wajib jaga lagi. Nanti bila dah sampai dekat miqat, barulah dia ihram. Kat mana pun jemaah ni secara umumnya dia akan tukar pakaian ihram di sini. Kalau mereka masuk Jeddah dulu. Tapi kalau mereka masuk Madinah, dia pakai jubah je lah. Sebab dia belum lagi akan lalu miqat. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam akhbara bi hijjatihi wa bi umrati Hudaybiyah min Hudaybiyah. Rawal awwala asy-shaykhani min riwayat jama'atin min as-sahaba wa sani al-Bukhari fi kitabih Maghazi. Jadi dalil Imam Nawawi dalam mentarjihkan pandangan ini mudah aja. Ittiba'. Sebab itulah yang Nabi buat. Bila kita baca dalam sirah, semua tempat yang Nabi ihram adalah miqat. Nabi tak ihram awal. Contoh, Nabi pergi Mekah daripada Madinah. Nabi tidak terus keluar daripada rumah Masjid Nabawi terus ihram. Bahkan bila sampai ke Zulhulaifah Bir Ali, baru ihram. Jadi kalaulah ihram daripada rumah itu afdal, kerana melihat jarak jauh. Jadi orang yang mengatakan afdal tu, dia melihat dari segi makin awal dia ihram, makin masyaqqah, makin dia kena jaga kan. Jadi bila lama dia nak kena jaga, makin banyaklah pahala. Tapi kita melihat dari segi ittiba', sebab Nabi dilihat tidak berbuat demikian, maka daripada miqat itu lebih afdal. Ini ada khilaf dengan mazhab Hanafi juga. Kalau tak silap, yang rajih mazhab Hanafi adalah seperti yang Imam Rafi'i nyatakan. Dan ini adalah satu contoh yang mana amalan yang sedikit tapi pahala lebih. Ini contoh. Amalan sedikit itu maksudnya kalau di ihram daripada miqat dekat Qarnul Manazil, lebih kurang setengah jam ke berapa setengah jam sebelum sampai Mekah. Orang ni 8 jam awal dia dah ihram, lagi mujahadah. Tapi tetap yang di miqat itu lebih afdal. Atas qaul Imam Nawawi, atas qaul ulama yang mengatakan miqat. Dan jemaah boleh saja kalau nak tukar baju atas kapal terbang, tapi susah lah. Faham? Dia nak tukar ihram atas kapal terbang. Ada jemaah yang dia tukar kain je. Dia pakai kain, lepas tu pakai t-shirt. Nanti bila dekat nak sampai miqat, barulah dia buka dan wallahu a'lam bissawab. Subhanallah. Astagfirullah.